Wanita adalah makhluk ciptaan Allah yang terindah dan sebaik-baik wanita adalah wanita soleha. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama dengan saya Ilma Asmi dalam Soleha, inspirasi wanita kontemporari. Mula mengenali Al-Quran seawal usia 4 tahun secara paksaan. Personaliti inspirasi yang dilahirkan di Hadramaut, Yaman ini akhirnya mengambil keputusan untuk serius mendalami ilmu kitabullah pada usia 12 tahun. Apa yang lebih menarik, beliau juga mula berjinak-jinak dengan seni taranum atau lenggok bacaan Al-Quran ketika berusia 6 tahun sehingga melayakkan dirinya menyandang gelaran sebagai juara tilawah Al-Quran antarabangsa 2009 ketika usianya 27 tahun. Alhamdulillah, saya dapat bersama dengan seorang personaliti yang tidak asing lagi, iaitu Ustazah Sharifah Kasih Fazilah Said Muhammad Badi'uzzaman Al-Yahya. Masya Allah, betul saya sebut namanya. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustazah, saya memang selalu orang kata tertarik dengan bacaan dan juga kemerduan suara Ustazah. Masya Allah, Ustazah juga terpikat dengan kecantikan yang Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Allah, kan? Ya, dan Ustazah, kita nak kongsi sedikit pengalaman Ustazah dengan penonton kita pada hari ini. Bagaimana di awal dulu Ustazah terlibat dalam bidang ini? Okey, terima kasih. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Okey, sebenarnya sebagai semua sedia maklumlah kalau cakap daripada awal Ustazah baca Quran ni umur 4 tahun sampai 5 tahun. Lepas tu 5 tahun sampai 6 tahun mengaji taranum pula. 6 tahun sampai 7 tahun itulah first time. Ini nak cerita tentang awal macam mana Ustazah nak ceritalah first time masuk tilawah peringkat kebangsaan. Maksudnya dah kebangsaan dah. Umur 7 tahun. Anak-anak sekarang 7 tahun pun belum tentu boleh baca Quran lagi. Betul tak, Mak? Tapi itulah Ustazah kita berkat mengaji Quran 5 kali sehari. Itulah rahsia dia, secret dia 5 kali sehari. Selepas solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Without fail. Jadi apa yang Ustazah ingat lagi pengalaman yang pertama kali bila Ustazah naik atas stage tu peringkat kebangsaan ni, itulah umur 7 tahun. Umur 7 tahun masa tu. Ustazah tak boleh lupa. Ustazah baca sampai dekat atas stage tu, duduk dekat stage tu, Ustazah pun tengok a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Masuk Alhamdulillah, okey lagi. Bismillah. Ustazah lupa. Bismillahirrahmanirrahim ke? Bismillahirrahmanirrahim. Itulah. Mak bayangkan masa kan dalam Quran tu kan ada depan tu. Punyalah panik. Itulah setiap kali naik atas stage dia memang gelabah gemuruh lalai. Ustazah apa sebab auzubillahi minasyaitanirrajim. Tak tahulah duduk tengah-tengah antara jim dengan hi. Ya, jadi waktu tu nak tak nak kita Ustazah ambil gap yang lama juga untuk nak tahu auzubillahi minasyaitanirrajim ya ataupun nirrahim. Masa itulah jadi sampai Ustazah pun teruskan jugalah ya apa yang keluar saja. Tapi itulah bila baca Quran ni Allah tolong. Daripada situlah sampailah Ustazah masuk peringkat awal ni sangat susah. Ya, tak ada taranum ni, tak ada yang senang. Ya, kalau nak macam orang kata kalau kita biasa main dengan piano dia tutup mata pun dia tahu dah ting mi si si ting do re mi. Macam tu jugalah bila dalam taranum ni bila kita tutup mata je cakap cuba buat sabar bismillahirrahmanirrahim. Dah tak boleh nak fikir sabar. Macam mana sabar? Macam itulah nak Maya. Itu pertama kalilah pengalaman. Kita nak tahu juga rahsia tu setiap kali kiranya 5 kali tu selepas solat lah ya, meluangkan masa membaca Quran. Itulah. Okey, siapa yang mengajarnya? Masya Allah. Guru pertama itulah ayahanda, arwah ayah. Ya. Arwah ayah ni dia berketurunan Yaman, daripada Hadrami. Said bin Yahya ni betul-betul dekat Tarim, keluarga tu dekat Tarim. Dekat tepi-tepi tu je rumah keluarga. Ayah ni sangat garang lah, Mai. Dia, ya Allah, bukan nak cakap garang sikit-sikit ni, garang yang sangat-sangat garang. Ustazah ingat lagi sampai sekarang Ustazah tak pernah lupa lagi lah bila dia ajar macam mana nak sebut bismillahirrahmanirrahim. Satu, bismillahirrahmanirrahim. Bibir ni tak boleh bergerak ni. Jadi Ustazah pun buat bismillahirrahmanirrahim. Dia kata bibir ni jangan bergerak. Lalu dia pegang bibir. Pegang sampai biru. Ya Allah, lama. Nak bagi tak bergerak sekejap. Macam mana nak bagi tak bergerak? Ni sebab bismillahirrahmanirrahim.
Rupa-rupanya tarqiq dengan tafkhim ra ni memang tak payah kita pegang pun dia boleh tebal. Tengok Ustazah tak bergerak pun. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata kena sebut ni dulu, kena sebut hi dulu, maka datanglah sifat tafkhim ra tu. Itulah ayahanda dia banyak menitik beratkan sifatul huruf. Sifat huruf ni memang sangat penting. Itulah 7 huruf sahaja yang ada isti'la. Kha sada, khussada tinqidh, kha sada ta dha ra qa. Ini kita panggil apa? Dah macam nak kelas Quran. Tapi saya nak bagi tahu ni pentingnya sifat-sifat huruf ni. Inilah yang ditekankan dekat Ustazah. Ya, itu sahaja. Yang lain semua kena senyum. Itulah teknik yang ayahanda ajar yang sampai sekarang ni Ustazah turunkan dekat anak-anak murid yang lain. Dia orang cakap susahnya Ustazah. Memang susah sebab tu Quran ni berapa ramai aja yang boleh jadi ahli Al-Quran. Sampai sekarang lah Ustazah proceed dengan ilmu-ilmu yang sampai kepada Ustazah kepada anak-anak murid. Betul, insya-Allah. Pastinya pahala tu mengalir walaupun selepas kematian kita, betul tak? Ilmu Quran ni bukannya main-main. Nah, betul. Dan saya pasti siapa yang dekat dengan Al-Quran ada kelebihan-kelebihannya. Apa antara kelebihan yang Ustazah rasa? Sangat banyak. Okey, mula-mula saya nak kata macam mana kita nak timbul ingin nak baca Quran ni? Mana ada budak-budak nak baca Quran, betul tak Ma? Macam Ustazah dah 7 tahun kita seronok main, itu tidak dinafikan. Tapi sebenarnya nikmat dan kelebihan orang baca Quran ni banyak sangat selain daripada la aqul alif lam mim harfun wala min harfun wa mimun harfun. Dia kata tidak dikatakan alif lam mim itu ganjaran pahala, tetapi ganjaran pahala setiap huruf itu 10. Maknanya sangat banyak. Kalau sekadar bismillahirrahmanirrahim, ba sin min alif lam ha alif lam ra ha ya mim, ya Allah banyak. Yang kat situ pun 10 kali sebenarnya dekat 100 200. Namun kita tak boleh berkira-kira lah juga. Selain daripada ganjaran pahala yang pertama tu, yang kedua ya'ti yaumul qiyamah. Quran itu akan ya'ti adalah datang. Yaum adalah hari, qiyamah adalah kiamat nanti dekat mahsyar esok. Yang paling bestnya orang yang boleh baca Quran dengan baik ni, yang memang hidup dia dengan Al-Quran ni, dia berkumpul dengan kumpulan Rasulullah sebagai ketua kumpulannya. Itulah yang Ustazah selalu bagi tahu dekat anak-anak murid Ustazah. Sebab apa kita nak baca Quran ni? Ramai kata sebab nakkan pahala, ganjaran. Bagus. Nak lagi apa? Nak lagi yaumul qiyamah, betul. Yang ketiga apa? Peguam bela, betul. Lagi apa? Sebagai nur dan hidayah untuk petunjuk jalan hidup, betul. Bagus. Lagi yang apa sekali? Sebagai penerang kubur, besarkan kubur kegelapan, semua tu. Okey, betul. Tapi yang paling utama adalah kita nak duduk dekat kumpulan yang mana ketua kumpulan dia adalah Rasulullah SAW, adalah kumpulan yang masuk syurga terus tanpa hisap. Tak payah hisap terus. Inilah kumpulan masuk syurga. Siapa yang duduk dekat sini adalah siddiqun wa yuhibbuhum. Nabi bagi tahu ini siddiqun, orang-orang yang awal dipercayai. Allah bagi tahu dalam Quran golongan-golongan yang yuhibbuhum, Allah sayang. Itulah orang yang awal masuk Islam, yang percaya kepada dakwah Nabi SAW. Banyak kelebihan sebenarnya. Masya-Allah. Patutlah kita selalu dengar kan, kalau tak pandai baca pun baca juga. Merangkak pun baca juga. Sebab Quran tu terlalu istimewa, walaupun kita tak reti baca dengan lancar, ada juga kebaikan yang kita akan perolehi. Betul kan? Betul sekali. Okey, sedikit kita nak minta tips untuk saya nak wujudkan perasaan minat baca Quran tu seawal usia. Contoh ni, 4 tahun dah boleh dah. Betul. Yes, tak mustahil kita boleh mustahil. Ya, betul. Kerana especially anak-anak kita sebelum kita hantar anak kita pergi belajar dekat mana-mana guru lain kita ajar dulu. At least bismillah, paling kurang pun bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Orang yang mengajarkan anak dia, selama mana anak dia menggunakan bismillah itu, mak ayah tu segala hidupan lautan semua mendoakan mak ayah tu. Hebat dia. Itu belum lagi dia mengajar sampai seterusnya. Sebelum kita nak hantar ke orang lain, kita dulu ajar. Paling tidak pun ajarlah bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana nak timbulkan kecintaan? Inilah banyak Ustazah biasalah kadang-kadang anak-anak muridnya ada yang daripada tak tahu baca langsung. Ya Allah, umur 70 pun tak boleh baca. Ada sebenarnya ramai orang yang tidak mampu baca Quran, tapi mereka datang kat Ustazah tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa ya Allah tak reti Ustazah, but Ustazah akan
bagi ditanggungjawab kepada ustazah sendiri. Ya Allah, macam mana? Normally kita akan mengajar orang-orang yang dah pandai. Tapi inilah antara cabarannya, mengajar orang yang baru nak mengenal huruf. Tidak ada mustahil. 6 bulan bila Allah nak bagi tu sangat mudah. Apa cara dia? Itulah saya bagi tahu untuk kepada anak-anak kita yang masih kecil nak menimbulkan minat, kita ajar dulu alif batat dengan makhraj yang betul. Contoh dia sebut alif, jangan sebut alif, kita ajar teknik alif, ba, kita ajar dia balik. Kemudian kita lagukan dia. Batasa. Mereka dia suka lagu. Barulah bila kita masuk dengan lagu-lagu, kemudian kita masuk dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mainkan dia. Walaupun dia tak pandai, tapi ustazah macam itulah. Ustazah dengar, ya Allah, macam mana dia buat ni? Macam mana dia buat ni? Masa itulah ilmu nak datang. Ingat guru saya kata makin kita rasa susah, makin tak boleh tu, maknanya dia nak dapat dah tu. Okey, itu cabaran dia. Ya, situ jadi jangan mengalah waktu terasa macam tu. Jangan mengalah. Okey, so lagi rasa susah, lagi kita kena terus push lagi, sebab masa itulah Allah nak bagikan keberkatan dan rahmatnya. InsyaAllah. Semoga saya pun rajin doakan saya supaya dekat dengan Al-Quran juga. Semoga menjadi ahli Al-Quran yang berjaya kepada melimpah rezeki barakah dan akhirat, mawaddah sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga dengan berkat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara atas pesanan dan ingatan tentang akhirat, insya-Allah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Soleha untuk segmen inspirasi. Terima kasih kembali. Hakikat kehidupan manusia adalah di bawah perancangan Allah. Sedar ataupun tidak, terutamanya golongan wanita, tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Dan ada yang terjerumus dengan percintaan di luar rumah, walaupun telah bersuami. Untuk fail sulit seterusnya, kita bersama dengan wartawan lokasi Syasha. Tak kenal maka tak cinta. Tapi bila dah kenal, suami orang pula. Sesungguhnya, jodoh dan pertemuan itu terletak di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi, sekiranya kita lihat pada hari ini, kes penceraian di negara Malaysia semakin meningkat tahun demi tahun atas beberapa faktor. Antara salah satu faktor yang membawa kepada penceraian suami isteri adalah kerana wujudnya orang yang ketiga. Persoalannya, adakah normal untuk seseorang itu menaruh perasaan terhadap suami orang lain? Untuk perkongsian kes kita pada hari ini, mari sama-sama kita saksikan. Nama saya Lily. Saya 35 tahun. Dah berumah tangga, ada suami, ada 2 anak. Kalau dilihat daripada luaran, macam tak ada masalah. Sesungguhnya pada waktu seperti ini, kebanyakan perkahwinan sepatutnya memasuki fasa stabil. Tidak bagi saya, kerana masalah yang berlaku dalam rumah tangga tu dah lebih kurang 5 tahun lamanya. Saya tidak lagi merasakan bahawa ada kebahagiaan. Dalam erti kata lainnya, kita ada masalah komunikasi yang sangat-sangat teruk. Kadang-kadang saya rasa macam saya je yang berusaha untuk rumah tangga. Depan anak-anak kita hanya bercakap benda-benda penting sahaja. Disebabkan saya ni bekerja, sentiasa berjumpa dengan orang ramai, dan akhirnya saya berkenalan dengan seorang lelaki. Saya rasa fall in love sangat dengan dia sebab dia begitu caring dengan saya. Saya tak dapat tipu diri sendiri yang saya jatuh cinta pada dia. Walaupun saya tahu benda ni salah sebab saya ni isteri orang dan dia pun suami orang. Tetapi saya tak boleh nak nafikan perasaan tu. Saya tak boleh nak halang. Pula bila dia janji dengan saya yang sekiranya saya ni bukan lagi isteri orang, dia sanggup nak memperisterikan saya. Namun hati tu masih berbelah bagi lagi lah sebab saya masih lagi sayangkan anak-anak saya. Patut ke saya sebagai seorang wanita mencari kebahagiaan yang dah lama saya idam-idamkan, ataupun saya terpaksa jadi hipokrit sepanjang perkahwinan ni kerana demi anak-anak? Bahagian keluarga, sosial dan komuniti adalah salah satu bahagian di bawah JAKIM. Jadi, bersama saya pada hari ini ialah Ustazah Yohanis. Ustazah sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah Ustazah. Jadi kalau kita tengok kes sebentar tadi,
Apakah pandangan Ustazah mengenai masalah rumah tangga seperti ini? Okey, kalau kita tengok apa yang dipaparkan sekejap tadi, berkenaan dengan seorang isteri jatuh cinta dengan seorang suami orang. Betul kan? Betul. Ini adalah konflik yang sangat sukar lah saya kira dan ianya berlaku dalam masyarakat kita. Kalau ikut pandangan saya, pasti ada punca di sini. Dia tak akan jadi secara automatik macam tu. Betul. Yang pertamanya mungkin biasanya ada konflik. Maksud kata si isteri mungkin ada konflik, si suami tu ada konflik kan. Jadi bila bercerita, biasanya si perempuan akan bercerita kepada lelaki, kemudian lelaki ni akan kasihan. Kena hati-hati di situ sebab kasihan itu boleh bertukar menjadi kasih. So bila dalam keadaan macam ni, konflik itu akan menjadi bertambah sukar. Sebab tu kalau kita lihat dalam perkahwinan, banyak juga yang melibatkan orang ketiga. Kalau melibatkan orang ketiga berkaitan hal ini memang sukar. Sebab si suami ada isteri, ada tanggungjawab anak-anak. Si isteri ni ada suami. Bahaya macam tu. Jadi tidak wajar perkara ini berlaku. Dia agak sukar macam tu. Ada juga kes yang tadi kalau kita tengok tu, isteri itu yang jatuh cinta pada suami orang kan. Ada juga, banyak juga kes yang suami jatuh cinta pada isteri orang. Betul. Bahaya. Kalau kita tengok, ini pengalaman saya lah sebagai kaunselor di sini. Kalaulah percintaan, kalau kita lihat anak muda, contohlah yang belum berkahwin, lelaki perempuan bujang dara macam tu, dia lain. Kalaulah suami orang, isteri orang, dia lain. Bahaya. Silap hari bulan boleh pergi sampai kepada perzinaan yang tidak diketahui oleh orang ramai. Banyak juga kes yang kita lihat bila isteri itu mengandung, suami ingat anak dia padahal anak orang lain. Memang kes-kes ini yang menjadi permasalahan, mungkin bukan pada ketika itu, ketika akan datang. Nasab anak datang mohon untuk tukar, ni bukan suami saya, anak orang lain. Dia pecah rasa di situ. Jadi macam kes tadi tu sangat kena berhati-hati supaya jangan sampai kita terjebak kepada maksiat yang lebih memudaratkan keadaan. Baiklah Ustazah, kalau kita tengok kes tadi sangat berat di mana seorang isteri jatuh hati dengan suami orang lain. Jadi apa pandangan Ustazah menerusi kes seperti ini? Kalau dah hadapi masalah begini, saya kira kena stop. Tapi nak stop susah kan? Dah suka kan? Betul, lepas tu suami ni pula bermasalah kan? Nampak macam suami orang tu sangat caring kan? Itu nampak. Sebab syaitan jangan lupa, once kita kahwin, tekad dia adalah untuk menghancur, memecah belahkan rumah tangga kita. So itulah usaha dia. Kalau kita berpisah dengan suami kita disebabkan kita nampak orang lain tu lebih caring contohnya, itu masalah besar sebenarnya. Dia kena lihat suami dia sebenarnya di mana kebaikan yang ada. Kan? Kalaulah dah terjebak, orang kata dah tersuka macam tu, dia boleh, kalau berlaku konflik antara suami itu, dia boleh untuk mencari pihak ketiga untuk membantu, mana-mana kaunselor ke, terapis ke, dan di JAKIM juga kita ada pusat tersebut. Kemudian nasihat saya supaya pihak ketiga ni tak terjebak macam kita pun, kita seorang wanita, kita ada suami dan kita juga berkerjaya di office, ramai juga lelaki-lelaki yang ada rupa, yang cakapnya bagus, tambah-tambah lelaki yang mulut manis. Itu bahaya. Betul. Lelaki mulut manis, kadang-kadang orang lelaki kan suka panggil sayang. Padahal kita ni bini orang ni, dipanggil kita sayang kan. Kalau kita ada hati yang bermasalah, kita akan terpaut dengan dia. Sebab suami kita tak panggil sayang, tetapi orang lain bagi sayang kita. Jadi kita kena berhati-hati dengan orang yang macam ni. Kita kena sedar diri, aku bini orang kan. Itu yang pertama. Kemudian jaga kita punya muamalat. Muamalat kita kena jaga. Maksud kata kalau sesama perempuan ada kaedah muamalatnya, kaedah dengan lelaki pun jangan berlebihan dan melampaui batas. Cara kita berkomunikasi pun sama. Kalau nak keluar pun, sebab kadang-kadang kita rasa ala keluar ramai-ramai tak ada masalah. Tetapi dalam keluar ramai-ramai, hati kita dah ada something rasa macam suka ke terhadap ramai-ramai kawan yang keluar. Itu pun bahaya. Betul. Kena cepat-cepat sedar diri. Macam tu. So nasihat saya, kalau boleh elakkan. Solat jangan tinggal, doa jangan putus, di samping amalan-amalan yang lain lah. Baiklah Ustazah. Jadi bagaimana pula kalau macam seseorang wanita itu ingin berkongsi masalah dekat pihak-pihak mana yang Ustazah rasa patut dia berkongsi masalahnya? Di JAKIM kita juga ada talian My Care COVID, pandemik COVID-19 ni. Talian ini memang kita buka sentiasa. Kita ada 3 talian dan pihak-pihak ni boleh menghubungi kita lah.
Kalau malu pun cakap je nak cakap dengan kaunselor. Sebab kadang-kadang petugas angkat tu je puan nak tahu apa benda keyword permasalahan kongsi tu dia tak nak share. Tak apa, bagi tahu je saya nak jumpa dengan kaunselor, tak apa kan. Just kita akan minta nama dia, telefon untuk kita hubungi dia dan dia tinggal di mana. Tinggal di mana tu bukan apa, sebab kita facilitator kaunselor kita ni seluruh Malaysia. So kalau dia nak berjumpa, kita akan bagi kepada yang terdekat dengan dia lah. Tapi basically asasnya kita berpusat di sini, di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Okey, kita ada 3 nombor dekat sini. Nombor yang pertama 03-8870-7519. Kedua 8870-7527. Dan juga nombor ketiga 8870-7528. Kita juga ada menyediakan talian melalui email, iaitu puan-puan boleh email pada kita mycarecov19. mycarecov19. Jangan ditulis COVID ya, COV saja 19 @islam.gov.my. InsyaAllah apa yang diterpaparkan, itulah kita punya nombor telefon dan juga email kita. Puan-puan boleh menghubungi kita bila-bila masa, insyaAllah kita akan membantu. Kepada penonton di luar sana yang menghadapi masalah ini dan tidak tahu di mana nak cari bantuan, bolehlah telefon kepada talian tersebut dan menghantar email. Sangat ringkas dan padat perkongsian Ustazah pada hari ini. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Wanita sinonim dengan dunia kecantikan. Dan ramai di kalangan wanita yang sanggup melakukan apa saja untuk kelihatan cantik dan berseri. Namun, tanpa kita sedar, sekecil-kecil tindakan yang kita lakukan untuk tampil menawan adalah bercanggah daripada hukum Islam. Contohnya seperti mencukur kening. Jom kita saksikan dalam segmen Cantik di Mata. Ros, hari ni kita meeting pukul berapa? Tak ingat tak? 9:30. 9:30 okeylah. Sekejap. Muka kau ni macam sesuatu sangat kan hari ni? Apa lagi Ki? Sesuatu dua-dua waktu. Kenapa? Makin cantik ke? Makin cantik. Yakinnya kau. Kau ni pun cantik juga. Kenapa ni? Apa kau buat dengan kening kau sebenarnya ni? Kenapa? Kena aku ni? Sebab aku adjust sikit-sikit je nak bagi cantik. tak ada adjust sikit-sikitnya. Selalunya kan kening kau dia macam yang apa benda tu, cincang tu kan? Kau sampai hati kau cakap kena aku macam cincang. Tak adalah, aku kawan kau, aku jujurlah dengan kau. Sikit je aku adjust nak cantik. Tak ada adjust ni, masalahnya kalau nak cantik biarlah original. Lah, bukannya fake. Kan? Sudahlah tu mak aku kata cukur kening ni dosa. Betul mak aku cakap macam tu? Betul lah. Yelah, sebab mak aku cakap ikut. Yelah tu. Tak nak dosa. Tahu pun. Tapi aku nak cantik Kau memang dah cantik. Dah letih dah aku menjawab soalan kau ni. Okey Kin. Jomlah. Jom. Allah Subhanahu Wa Taala melaknat para pembuat tatu dan mereka yang meminta untuk dibuatkan tatu untuknya. Para wanita yang mencukur bulu kening serta wanita yang meminta untuk dibuang bulu keningnya dan orang yang menjarangkan gigi-gigi mereka yang mengubah ciptaan Allah. Riwayat Muslim. Solehah, inspirasi wanita kontemporari. Jumpa saya lagi, Irma Azmi, untuk episod yang akan datang yang lebih menarik lagi. Untuk wanita di luar sana, ingat bahawa anda adalah berlian, berharga dan istimewa. Assalamualaikum.